Selamat sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6. Cikgu harap pelajar semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu Puan Sakinah binti Saleh dari SMK Teluk Air Tawar, Pulau Pinang. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tentang penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama dengan tajuk khusus ialah faktor-faktor penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Dalam tajuk ini, pelajar-pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran berikut. Objektif pertama, menjelaskan latar belakang Perang Dunia Pertama. Objektif seterusnya, menghuraikan faktor-faktor yang membawa kepada penglibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Boleh ya pelajar? Cikgu harap melalui perkongsian ini, semua pelajar berjaya mencapai semua objektif pembelajaran tersebut. Cuba pelajar perhatikan klip video yang sedang dipaparkan. Tahukah anda apakah peristiwa tersebut? Untuk pengetahuan para pelajar, ini merupakan peristiwa Perang Dunia Pertama yang telah berlaku pada tahun 1914. Peristiwa ini amat dahsyat kerana melibatkan banyak pihak di Eropah. Ia juga berpunca daripada pelbagai faktor. Daripada klip video ini, jelas memaparkan bahawa Perang Dunia Pertama telah meninggalkan impak yang amat besar kerana banyak kemusnahan harta dan nyawa yang terkorban. Sehubungan dengan itu, pembelajaran kali ini akan berfokus kepada faktor penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Untuk pengetahuan pelajar, perang ini melibatkan negara-negara di Eropah termasuk Turki Uthmaniyah. Perang ini melibatkan dua pakatan besar iaitu kuasa bersekutu dan kuasa pusat. Pembunuhan Archduke Ferdinand, Maharaja Austria dan isterinya pada 28 Jun 1914 menjadi punca serta-merta tercetusnya konflik yang membawa kepada Perang Dunia Pertama. Perang ini telah membawa perubahan yang amat besar kepada dunia Islam. Baiklah, mari kita lihat peta Eropah. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 hingga 1918 yang melibatkan dua pihak iaitu kuasa bersekutu yang dikenali sebagai Pakatan Bertiga dan kuasa pusat yang dikenali sebagai Pakatan Pusat. Daripada peta yang dipaparkan, kuasa bersekutu dianggotai oleh Britain, Perancis dan Rusia. Manakala kuasa pusat pula dianggotai oleh Jerman, Austria dan Turki Uthmaniyah. Untuk pengetahuan para pelajar, pada peringkat awal, kerajaan Turki Uthmaniyah memilih dasar berkecuali, tetapi kemudiannya berpihak kepada kuasa pusat setelah meletusnya peperangan. Baiklah pelajar-pelajar, tahukah anda senario dunia sebelum berlakunya Perang Dunia Pertama? Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita lihat dahulu senario politik sebelum tercetusnya konflik dunia ini. Sebenarnya,
pelbagai negara mempunyai kepentingan dan matlamat yang berbeza. Antaranya, negara Serbia, mereka berjuang untuk perpaduan orang Serb. Manakala Austria ingin menjadi antara kuasa terkuat. Rusia pula ingin menguasai Istanbul dan Selat Dardanelles. Negara Jerman pula merupakan sebuah kuasa yang besar yang ingin mengimbangi ekonomi Eropah. Perancis pula ingin mengekalkan kuasa di Alsace dan Lorraine, manakala Britain sentiasa berusaha mengimbangi kuasa ketenteraan Jerman dan Prusia. Dan kerajaan Turki Uthmaniyah pula ingin menguasai semula wilayah Salonika, Bulgaria, Serbia, Greek dan Montenegro. Situasi yang rumit ini telah membawa konflik sehingga tercetusnya Perang Dunia Pertama pada 4 Ogos 1914 apabila Britain mengisytiharkan perang ke atas Jerman. Baiklah, seterusnya kita akan melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama melibatkan beberapa faktor yang kompleks dan saling berkait. Antara faktornya ialah permusuhan tradisi antara kerajaan Turki Uthmaniyah dengan Rusia. Persoalannya, kenapa dua negara ini bermusuhan? Sebenarnya, permusuhan Turki Uthmaniyah dengan Rusia bermula sejak Rusia diperintah oleh Maharaja Ivan III daripada tahun 1462 hingga 1505 lagi. Permusuhan dan persaingan antara kedua-dua kuasa juga berlarutan sehingga zaman pemerintahan Tsar Peter the Great dan Tsar Nicholas I. Negara-negara Eropah telah bersatu untuk mengusir Uthmaniyah dari bumi Eropah. Perjanjian Berlin 1878 mengakibatkan Turki Uthmaniyah kehilangan 1/3 wilayahnya dan 20% penduduknya terutama di benua Eropah. Penglibatan Turki Uthmaniyah ke dalam blok Jerman juga kerana ingin mempertahankan wilayahnya dan ingin membalas dendam terhadap Rusia. Faktor seterusnya adalah persahabatan antara kerajaan Turki Uthmaniyah dengan Jerman. Persahabatan Turki Uthmaniyah dengan Jerman semakin erat seiring dengan pengurangan pengaruh British dalam kerajaan Turki Uthmaniyah. Hubungan yang erat ini jelas kelihatan apabila Kaiser Wilhelm II telah beberapa kali melawat Istanbul. Dan pada tahun 1898, beliau mengisytiharkan bahawa dirinya merupakan sahabat kepada Sultan Abdul Hamid II dan 300 juta umat Islam sedunia. Persoalannya, kenapakah kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai hubungan baik dengan negara Jerman? Kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai hubungan baik dan menaruh kepercayaan kepada Jerman kerana Jerman tidak pernah menjajah negara umat Islam. Hubungan Jerman dengan Uthmaniyah semakin rapat ketika Enver Pasha menjadi wakil kedutaan besar Uthmaniyah di Berlin. Beliau telah dilantik menjadi Menteri Perang Uthmaniyah. Beliau kemudiannya meminta bantuan Jerman dalam melaksanakan reformasi ketenteraan Uthmaniyah. Persahabatan erat antara Turki
Turki Uthmaniyah dan Jerman telah mengheret Turki Uthmaniyah turut serta menyebelahinya dalam Perang Dunia Pertama. Antara faktor lain adalah keinginan Uthmaniyah menguasai kembali wilayahnya. Persoalannya pelajar, apakah yang berlaku terhadap wilayah Turki Uthmaniyah? Sebenarnya, selepas zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Uthmaniyah mulai lemah dan sedikit demi sedikit kawasan kekuasaannya dikuasai oleh imperialis Barat. Penduduk Balkan beransur-ansur mendapatkan kemerdekaannya. Contohnya, Yunani memperolehi kemerdekaannya pada 1830. Diikuti Romania, Bulgaria, Serbia dan Montenegro. Rusia turut membantu negara rantau Balkan mendapatkan kemerdekaan daripada Turki Uthmaniyah. Kenapakah situasi kerajaan Turki Uthmaniyah semakin buruk pada abad ke-20? Pada tahun 1908, semasa krisis rampasan kuasa oleh Turki Muda terhadap Sultan Abdul Hamid II, Austria, Serbia dan Rusia telah mengambil kesempatan menguasai wilayah Balkan. Uthmaniyah juga telah kehilangan semua kawasannya di Balkan selepas kalah dalam Perang Balkan Pertama 1912 hingga 1913 melalui Perjanjian London. Turki Muda telah mengheret Uthmaniyah ke dalam kancah Perang Dunia Pertama dengan harapan akan memperoleh kembali wilayahnya yang telah merdeka atau dikuasai oleh kuasa lain. Faktor seterusnya adalah kemunculan Uthmani Muda dan Turki Muda. Baiklah pelajar, siapakah golongan Uthmani Muda dan Turki Muda ini? Uthmani Muda terdiri daripada golongan intelektual yang berpendidikan barat yang bekerja sebagai wartawan dan penterjemah. Mereka terdiri daripada Mehmet Kamal, Ali Suavi, Nuri Bey dan Mustafa Fazil. Mereka telah terpengaruh dengan gerakan di Eropah seperti yang Spain, yang Itali dan yang France. Turki Muda pula merupakan golongan radikal yang menentang Sultan Abdul Hamid II. Mereka merupakan para pelajar yang dihantar oleh kerajaan melanjutkan pengajian ke barat, terutama dalam bidang perubatan. Antara tokohnya ialah Mehmet Murad, Ahmad Reza, Sarafuddin Makmuni dan Karim Sebati. Apakah peranan pertubuhan ini? Pada awal abad ke-20, kerajaan Turki Muda telah memberi peluang yang luas kepada golongan Uthmani Muda dan Turki Muda untuk mengkritik dasar dan polisi kerajaan. Kesannya telah berlaku revolusi Turki Muda pada tahun 1908. Turki Muda bertindak mengadakan rampasan kuasa terhadap Sultan Abdul Hamid II dan berjaya menguasai pemerintahan. Turki Muda ini telah bertanggungjawab melibatkan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Faktor seterusnya adalah berkembangnya gagasan Pan-Turkisme. Baiklah pelajar-pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan gagasan Pan-Turkisme? Gagasan ini bertujuan untuk perpaduan budaya dan penyatuan seluruh rakyat Turki termasuk Asia Tengah. Muncul di Empayar Uthmaniyah
pada tahun 1880-an dalam kalangan intelektual Turki. Gagasan ini bergema dalam kerajaan Uthmaniyah ketika kerajaan Turki Uthmaniyah kalah dalam Perang Balkan Pertama 1912 hingga 1913. Baiklah pelajar-pelajar, persoalannya, kenapa penting gagasan ini kepada kerajaan Turki Uthmaniyah? Gagasan ini digunakan oleh Turki muda bertujuan membebaskan penduduk berbangsa Turki di wilayah Asia Tengah, terutamanya Kaukasus, daripada penguasaan Rusia. Gagasan ini juga bertujuan mengimbangi pengaruh ideologi Pan-Slavia yang digunakan oleh Rusia bagi mempengaruhi penduduk Kristian Balkan, khasnya Serbia, untuk mendapatkan kemerdekaan daripada Uthmaniyah. Gagasan Pan-Turkisme ini telah menjadi senjata motivasi untuk menaikkan semangat bangsa Turki bagi mengatasi pihak lawannya. Untuk menguji kefahaman pelajar-pelajar, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, nyatakan dua pakatan utama yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Betul. Pakatan Bertiga dan Pakatan Pusat. Soalan kedua, apakah reaksi kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap kemarahan kuasa barat di wilayah? Betul ya pelajar, menyertai pakatan tentera dengan Jerman dan Austria agar mengekalkan wilayah kekuasaan Turki. Soalan seterusnya, siapakah golongan Turki muda dan Uthmani muda? Betul. Golongan Turki muda merupakan golongan intelektual yang berpendidikan barat dan berfahaman radikal. Golongan Uthmani muda pula ialah golongan intelektual dan bertugas sebagai wartawan dan penterjemah. Seterusnya, kita beralih ke soalan esei pula. Untuk menjawab soalan esei, pelajar perlu memahami teknik menulis jawapan esei dengan tepat. Dalam soalan esei, pelajar perlu memastikan menjawab mengikut format yang betul. Format soalan esei adalah mempunyai pengenalan. Perenggan pertama dikenali sebagai pengenalan. Dalam pengenalan, pelajar perlu memperkenalkan tajuk atau latar belakang soalan. Perlu mempunyai idea atau isi. Isi atau idea bermula di perenggan kedua. Dalam isi jawapan, pelajar perlu mempunyai fakta, huraian fakta, contoh dan kesimpulan kecil. Perenggan terakhir pula adalah kesimpulan. Pelajar perlu merumus jawapan mengikut keperluan soalan.
Mari kita lihat soalan esei berikut. Soalannya, sejauh manakah peranan Turki muda telah membawa kepada penglibatan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Untuk menjawab soalan esei ini, pelajar perlu mematuhi format esei. Tetapi bagi soalan sejauh manakah ini, jawapan agak berbeza. Isi dan fakta perlu disusun ikut keperluan jawapan. Isi atau idea jawapan perlu dijawab seperti berikut, iaitu mempunyai faktor wajib dan faktor lain. Faktor wajibnya ialah bincangkan peranan Turki muda. Seterusnya, diikuti dengan faktor lain seperti hubungan dengan Rusia. Faktor lain seterusnya, hubungan dengan Jerman dan gagasan Pan-Turkisme. Untuk faktor lain ini, pelajar bebas memilih faktor yang sesuai dengan kehendak soalan. Ingat ya pelajar, jika soalan sejauh manakah, jawapan esei memerlukan faktor utama yang ada di dalam soalan dan faktor-faktor lain. Sebagai latihan pengayaan, pelajar-pelajar boleh lihat soalan pada skrin. Pelajar semua boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan. Soalannya ialah, galurkan proses penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ini adalah soalan STPM tahun 2015. Wah, nampaknya kita telah sampai ke penghujung bicara. Jika pelajar-pelajar masih ingat, faktor-faktor penglibatan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, mari kita sebut bersama-sama. Faktor pertama, permusuhan tradisi antara kerajaan Uthmaniyah dengan Rusia. Faktor kedua, persahabatan antara kerajaan Uthmaniyah dengan Jerman. Faktor ketiga, keinginan Uthmaniyah menguasai kembali wilayahnya. Faktor yang keempat, kemunculan Uthmani muda dan Turki muda. Dan faktor yang kelima, berkembangnya gagasan Pan-Turkisme. Wah, bagus ingatan pelajar-pelajar. Baiklah, para pelajar, semoga apa yang telah cikgu bicarakan tadi akan memberi manfaat kepada semua. Selamat belajar dan membuat latihan
untuk terus maju. Ingat, usaha tangga kejayaan. Fikir-fikir sehingga kita berjumpa lagi.